Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi dalam unit 8. Unit 8 tajuk berkaitan dengan koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, untuk subtopik kali ini kita akan lihat berkaitan dengan koordinat. Koordinat titik. Tajuk adalah koordinat titik. Jadi sini tajuk dia. Okey, sebelum kita tengok apa itu koordinat titik, mari saya terangkan kegunaan koordinat. Apakah kegunaan kita belajar koordinat ni? Apa faedah dia yang kita dapat? Jadi koordinat digunakan sebagai menentukan lokasi, lokasi sesuatu destinasi. Okey, sama ada lokasi itu berkaitan dengan untuk strategi peperangan, ketenteraan mesti guna koordinat untuk membuat strategi peperangan. Kita nak tahu kedudukan tempat peperangan tu. Jadi mesti kena ada ilmu koordinat. Kalau tak ada ilmu ni memang berkemungkinan kita kalah dalam peperangan contohnya. Okey. Kita gunakan untuk apa lagi? Untuk peta. Kita gunakan untuk nak tengok peta. Kalau macam mana kita nak ukur tanah, nak tahu lokasi tanah di mana atau lokasi rumah. Yang paling mudah yang awak boleh tengok dekat itulah, tengok peta, peta Malaysia ke, itulah kegunaan koordinat. Okey, seterusnya dalam pelayaran, ni untuk kapten kapal belayar, nak belayar, nak import barang ke luar negara contohnya, ataupun pelayaran biasa kan, pelayaran domestik ke, digunakan dalam pelayaran kapal. Okey, seterusnya penerbangan, digunakan untuk penerbangan. Jadi pilot kapal terbang mesti kena tahu ilmu koordinat. Okey, dan banyak lagi lah kegunaan koordinat ni, banyak lagi. Tapi yang saya tunjuk ni cuma contoh sahaja. Mungkin awak boleh cari sendiri apa lagi ilmu koordinat ni. Kalau awak boleh carilah. Okey. Seterusnya mari kita kenali koordinat titik. Okey, tengok di bawah. Okey, koordinat titik merupakan pasangan bertertib A dan B. A dan B. Tengok. A adalah mewakili jarak dari paksi X. A ni jarak paksi X, dia mewakili X. Apa-apa unit ataupun jarak yang ada pada paksi X, A mewakilinya. Tengok, saya dah ajar macam mana kita nak lukis satu chartes. Kita ada asalan, kita ada paksi X, ni paksi X dan paksi Y. Okey. Apa yang angka yang ada pada paksi X, sini contohnya A. Mungkin kita boleh tukar 1 2 3. Jadi apa-apa yang ada pada paksi X, A mewakili di sini. Di sini A. Okey, B pula mewakili jarak dari paksi Y. B mewakili jarak dari paksi Y. Okey, A untuk paksi X, B adalah jarak paksi Y. Kita katakan contoh di sini paksi X dia adalah 1. Paksi Y pun 1. Jadi A tukar-tukar 1 dan Y pun 1. Itu adalah koordinat titik, iaitu pasangan bertertib. Mesti ada X dan Y. Okey. A adalah untuk koordinat X, B adalah untuk koordinat Y. Okey, A dan B hanyalah pemboleh ubah, iaitu maksudnya awak kalau ada di sini di tempat X, kalau ada nombor 1 lah, 1 2, kalau duduk 2, A adalah hanya koordinat, awak boleh tukar. Kalau di sini contohnya, sini lepas 1 2, sini 2, Y pun 2. Jadi koordinat di sini adalah 2, Y dia pun 2. Mesti ada pasangan bertertib X dan Y.
Okey, seterusnya mari kita lihat contoh di bawah untuk kita tentukan koordinat. Tengok contoh di bawah. Okey, kita ada paksi X. Okey, kita ada paksi X di sini. Ni paksi X, ni paksi Y, dan di sini adalah asalan. Okey, dia kata soalan dia, nyatakan koordinat bagi objek ni oktagon dan objek bintang ni. Objek oktagon dan objek bintang. Jadi kita tengok sini. Okey, objek oktagon ada di sini. Jadi di paksi X dia, dia di paksi X dia letak 2 unit. Dia terletak di 2 unit. Sini 2 unit daripada asalan di sini. Jadi ditulis sini paksi X dia, X adalah 2 unit dari asalan. Tulis itu. Okey, dia punya paksi Y pula. Paksi Y 1, 2, 3. Duduk sini 3. Jadi dia berada di 3 unit ke atas. Okey, 3 unit ke atas. Jadi koordinat dia adalah paksi X dia adalah 2 dan dia punya Y adalah 3. Y nya adalah 3. Jadi kedudukan oktagon adalah 2, paksi X adalah 2 dan paksi Y adalah 3. Okey, seterusnya objek bintang pula. Okey, dia punya bintang berada di sini. Okey, tengok sini. Sini bintang. Okey, dia punya paksi X dia. Kedudukan di paksi X adalah X di sini. Okey, 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak di sini 5. Dia berada di X dia adalah 5 unit dari asalan. Okey, saya dah sebut asalan adalah kosong. Asalan dia adalah kosong. Okey, dia punya paksi Y dia pula. Y di sini. Dia bermula dari asalan 1, 2, 3. Okey, dia ada di 3 unit ke atas. Dia punya Y adalah 3 unit ke atas. Okey, jadi kita tulis koordinat. Cara menyebut koordinat ialah dengan kita tulis X dia adalah 5 dan Y dia adalah 3. Okey, 3. Okey, begini cara nak menulis koordinat. Tengok dia punya Y berapa, tengok dia punya X berapa dan Y nya berapa. Jadi kita buat dalam bentuk AB. Jadi A tukarlah. A kan pemboleh ubah, ditukar. Dia kalau di sini 5, A sama dengan 5 dan Y dia punya Y adalah 3. B adalah 3. Sebab dikedudukan Y. Okey. Okey, baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, tengok contoh lagi. Okey, sambungan yang tadi sahaja. Okey, dia kata nyatakan pula koordinat bagi objek segi 4 tepat, triangle segitiga, dan love ni dan bujur. Okey, segi 4 tepat. Kita tengok segi 4 tepat tu kedudukan di mana? Kedudukan dalam tadi di tempat di satah cartes. Kedudukan dia di sini, di situ. Jadi X dia adalah 2. Di sini nampak garis 2 dan Y dia adalah 5. Y dia adalah 5. Jadi kita tulis sini 2 dan Y dia, jarak pada paksi Y adalah 5. Jadi kita tulis 2, X dia 2 dan Y dia adalah 5. Begitu saja, mudah. Okey, seterusnya objek apa pula? Objek segitiga. Segitiga di sini. Okey, dia punya jarak di paksi X dia adalah 4 di sini. Nampak di sini. Dan jarak di paksi Y adalah 1.
Jadi kita tulis 4 dan 1. Jarak paksi X adalah 4 dan paksi Y adalah 1. Jadi koordinat dia adalah 4 dan 1. 4 dan 1. Okey, ni paksi X dan yang satu adalah paksi Y. Ingat, mesti mula dengan paksi X dahulu, baru paksi Y. Okey, seterusnya bentuk love ini. Tengok bentuk love di bentuk love di sini. Okey, dia punya koordinat di paksi X dia adalah 4 dan paksi Y juga adalah 4. Jadi kita tulis jarak pada paksi X 4 dan jarak pada paksi Y juga 4. Jadi koordinat dia adalah 4. Okey, seterusnya bujur. Bujur dia duduk mana? Okey, duduk di ujung sekali di sini. Okey, jarak pada paksi X adalah 5, nampak 5. Dan di sini dan Y pun 5. Jadi tulis 5. Jadi dia punya X dia adalah 5 dan Y dia adalah 5. Jadi koordinatnya adalah mula dengan X dulu 5 dan Y pun 5. Okey, inilah jawapan. Dia mudah saja nak tulis koordinat ni. Kalau murid faham dia punya formula kaedah dia, jadi mudahlah. Mesti mulakan dengan X dulu dan kemudian Y, dan tahu kedudukan asalan. Jadi jarak objek daripada asalan tu berapa, begitulah seterusnya. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya pula. Okey, baiklah, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Kita baca soalan. Okey, Azimin dan keluarga telah melancong ke negeri Perak pada cuti sekolah yang lalu. Azimin menginap di Pulau Pangkor Resort yang berada di koordinat asalan 00. Okey, 00 kat mana? Di sini, Pulau Pangkor. Okey, soalan dia nyatakan koordinat bagi tempat-tempat berikut yang dilawati oleh Azimin dan keluarga. Dia nak koordinat bagi tempat-tempat yang telah dilawati oleh Azimin dan keluarga. Okey, yang pertama dia pergi ke mana? Dia pergi ke Kuala Gula. Kita cari dulu mana Kuala Gula. Kuala Gula di sini. Kuala Gula Sanctuary Bird Sanctuary. Di sini. Okey, kedudukan dia adalah di koordinat X di sini. Ingat, mesti kita ingat X di sini dan Y di sini. Okey, dia punya X adalah 1 dan dia punya Y adalah 4. Jadi kita tulis koordinat dia adalah 1, Y dia adalah 4. Okey, itu Kuala Gula Bird Sanctuary. Okey, kemudian dia pergi ke Sampoh Tong Cave Temple. Mana Sampoh Tong Cave Temple? Okey, di sini. Okey, X dia adalah 4 dan Y dia adalah 1. Jadi kita tulis sini. Tulis X dia adalah 4 dan Y adalah 1. Okey, kemudian dia pergi ke Ipoh Capital. Di sini Ipoh Capital. Okey, Ipoh Capital di sini. Nampak di sini. X adalah 4 dan Y adalah 2. X adalah 4 dan Y 2. Jadi kita tulis dia punya X 4 dan Y 2. Okey. Seterusnya Azimin ke Banding Island. Banding Island Resort. Okey, kita tengok dulu mana Banding Island Resort. Di mana? Banding. Okey, di sini. Banding Island Resort. Okey, dia punya koordinat X adalah 5 dan Y pun adalah 5. Jadi kita tulis banding X adalah 5 dan Y adalah 5 juga. Okey, seterusnya yang last sekali Lata Iskandar Waterfall. Lata Iskandar Waterfall. Mana Lata Iskandar? Di sini. Di sini. Okey, Lata Iskandar Waterfall. Lata Iskandar Waterfall dia punya koordinat X dia adalah 6. X dia adalah 6 dan Y adalah 0. Nampak? X 0 di sini. 0. Jadi kita tulis
dia punya X adalah 6 dan Y kosong. Okey. Begitulah cara kita nak cari titik koordinat. Ni kalau di sini sebagai contoh kita nak lihat peta, itu kegunaan koordinat. Okey, setakat itu saja video kita. Okey, kita akan teruskan lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.